Bab salat berjamaah. Hadis ke-93. Anil Barra' bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha azza wa jal wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yaluna as-sufuf al-awwal wa ma min khutwatin ahabbu ila Allahi min khutwatin yamshiha yasilu biha saffa. Rawahu Abu Daud. Bab fi salah. Sayyidina Barra' bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahmati para malaikat. Allah Subhanahu wa taala merahmati dan para malaikat mendoakan rahmat untuk orang-orang yang berada di saf pertama. Tiada langkah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada langkah seseorang yang berjalan untuk memenuhi saf. Abu Daud. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufufi. Rawahu Abu Daud. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahmati dan para malaikat mendoakan keampunan untuk orang-orang yang berada di bahagian saf kanan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ammara janibal masjidil aysara liqillati ahlihi falahu ajran. Rawahu Tabrani. Sayyidina Abu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memenuhkan saf di bahagian kiri masjid kerana tidak ramai orang di bahagian itu akan mendapat 2 ganjaran. Tabrani Majmu' Az-Zawaid. Keterangan, apabila para sahabat radhiyallahu anhum mengetahui bahawa kelebihan bahagian kanan saf lebih banyak daripada bahagian kiri, maka semua orang gairah untuk berada di bahagian itu sehingga menyebabkan bahagian kiri terbiar kosong. Berkenaan keadaan inilah Nabi SAW telah memberitahu kelebihan bahagian kiri. Alhamdulillah tuan-tuan beliau, pagi ini kita membaca 3 hadis Nabi SAW. Hadis di bawah tajuk solat, iaitu solat berjemaah. Hadis yang pertama daripada diriwayatkan oleh Al-Barra' bin Azib. Baru kita ceritakan siapakah itu Al-Barra' bin Azib, orang Madinah. Ada 305 hadis yang diriwayatkan. Dia ni golongan kanak-kanak dan kalangan sahabat yang mula-mula masuk Islam. Hadis yang disebutkan oleh Al-Barra' ni, dia menyebutkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah dan juga para malaikat. Ada 2 situ, Allah dan juga para malaikat merahmati dan para malaikat mendoakan. Allah memberikan rahmat, 1. Kedua, para malaikat mendoakan. Ada 2 benda. Satu, Allah kepada malaikat. Allah dia memberikan rahmat. Kemudian malaikat mendoakan rahmat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berada di saf-saf yang pertama. Jadi kita kena sebut banyak hadis-hadis menyebutkan tentang kelebihan berada di saf-saf yang pertama. Itu bahagian pertama hadis. Kemudian disambung oleh Nabi SAW. Nabi kata, tiada langkah, dia kata, wa ma min khutwatin ahabbu ilallah, tiada langkah yang lebih dikasihi, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala min khutwatin yamshiha
biha yasilu biha saffa, daripada langkah-langkah yang melangkah memenuhkan saf-saf yang berada di terutama di saf-saf bahagian hadapan. Maksudnya kalau kita semayang tu, satu, kita kena rebut saf yang berada di hadapan. Kedua, disebutkan kat sini Allah dia memberikan kasih sayang, memberikan kesukaan. Allah lebih Allah cintai, maksudnya kalau kita berada kat belakang, kita pergi ke saf yang ke depan. Jadi langkah-langkah yang kita langkah untuk ke depan tu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena berebut dengan melangkah tu merupakan satu kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datangkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Nabi katakan, sesungguhnya Allah dan juga para malaikat, dua juga, Allah dan juga para malaikat merahmati dan malaikat mendoakan. Allah merahmati, malaikat mendoakan. Yusalluna ala mayamimis sufuf. Untuk bagi siapa? Rahmat dan juga doa para malaikat ni adalah keampunan bagi golongan yang duduk di bahagian saf sebelah kanan. Jadi tuan-tuan, bila kita solat tu, kita kena rebut saf sebelah kanan. Sebelah kanan ni sebelah kiri sajalah, kan? Bukan sebelah kanan belah sini, kan? Maksudnya sebelah kanan makmum. Bukan sebelah kanan bila pusing ini. Maksudnya bila kita semayang tu, kita kena rebut duduk penuhkan sebelah kanan. Dia kelebihan yang berada di sebelah kanan. Tadi kalau berada di saf ke depan, ada rahmat, ada doa daripada para malaikat. Kemudian disebut rahmat daripada Allah dan doa keampunan daripada malaikat yang berada saf sebelah kanan. Jadi sebenarnya kalau kita datang ke masjid, ke surau ni, kalau kita duduk sebelah kiri, rugi. Kan, itulah mudah bahasa dia. Jadi kita kena rebut penuhkan sebelah kanan, dapat keampunan, doa. Okey, kemudian diteruskan lagi dengan hadis yang ketiga, hadis daripada Abdullah bin Abbas, anak Al-Abbas. Ini juga geng kanak-kanak. Disebutkan bahawa Nabi menyebutkan bagaimana man ammara janibal masjidil aisara li qillati ahli falahu ajran. Jadi Nabi SAW dalam hadis sebelum ni, jadi bila Nabi sebut siapa yang duduk sebelah kanan dapat pahala keampunan Allah. Jadi para sahabat pada ketika itu semua duduk sebelah kanan. Jadi bila Nabi nak sembahyang, tengok semua belah kanan penuh, belah kiri tak ada orang pula. Jadi isu gitu pula. Jadi Nabi sebut sesiapa yang memenuhkan sebelah kiri, dia ada sebut ni liqillati ahlihi. Itu kita kena kod, liqillati ahlihi, disebabkan tak ada orang. Bukan disebabkan kita datang tu memang terus pergi sebelah kiri. Itu tak tepat. Maksudnya kita datang kena cari terus sebelah kanan, penuhkan sebelah kanan. Depan soft pertama ke soft kedua ke, ambil kelebihan sebelah kanan tu. Tapi bila dah penuh, tiba-tiba Bilal kamat. Bila Bilal kamat, dia datang hadis yang kedua, liqillati ahli. Nampak kosong, kita pun pergi ke sebelah kiri. Kenapa kita nak ambil falahu ajran? Maka di situ kata Nabi SAW, dia dapat dua kelebihan. Ada dua kelebihan. Satu tadi dia dah rebut, cuba duduk sebelah kanan, tapi sebabkan sebelah kanan dah penuh, maka dia memenuhkan saf sebelah kiri. Maka di situ ada dua kelebihan yang disebutkan oleh Nabi SAW bagi orang yang memenuhkan saf sebelah kiri. Sebab apa? Sebab sebelah kanan dah penuh dan belah kiri kosong. Tapi jangan kita datang-datang terus kita cuk sebelah kiri, kan. Itu tak cil lah, kan. Itu mengelat nama dia. Jadi insyaAllah tuan-tuan mulia, bila kita baca hadis ni, kita faham, jadi kita amal lah. Moga-moga bila Nabi sebut gini, dia macam-macam hadis kita baca ni, kelebihan itulah, kelebihan ini kan. Jadi kita cuba rebut kelebihan tu. Rugi sebenarnya kalau kita datang ke masjid, ke surau ni, kita tak tahu, kedua kita tahu, kita tak rebut. Kita dah tahu, relax kan, sayang. Bila kita tahu, kita kena grab, sebab pahala tu daripada yang Allah sediakan bagi orang yang ambil kelebihan tu. InsyaAllah kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.